Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi. InsyaAllah untuk menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan fusul fi usul tafsir, beberapa fasal daripada usul tafsir yang mana kita kali terakhir bincangkan, kita sedang bincangkan berkenaan dengan kaedah-kaedah pentarjihan Al-Quran, pentarjihan tafsir, kaedah-kaedah dan pentarjihan kaul tafsir, kaul mufassirin. Mana kita kata apa yang terakhir kita ambil sekali minggu lepas, itu apa yang berhubung dengan makna syar'i. Sebab kita kata dalam konteks Al-Quran diturun dengan bahasa Arab, so ada makna yang orang Arab sedia faham, kemudian ada maksud yang dikehendaki oleh agama. So kita kata bila ada pertembungan di antara pengertian syarak dengan pengertian bahasa, selagi tak ada dalil berkenaan dengan dikehendaki itu adalah pengertian bahasa, maka kita mesti letak dia pengertian syarak. Mana macam solat dengan maksud solat yang diketahui berbanding dengan solat dengan maksud doa. Di mana kalau dia kata ada tempat yang datang dalil bahawa ia macam kes ayat 103 surah Taubah, Abdullah bin Abi Aufa diceritakan macam mana Nabi SAW dahulu dia akan doakan orang yang datang dengan sedekah. Bila bapak dia bawa sedekah atau zakat kepada Nabi SAW, Nabi pun doa, Allahumma salli ala ali Abi Aufa, ya Allah selawatlah ke atas keluarga Abu Aufa. Itu contoh maksudnya kita faham mana ayat 103 tu dengan dalil tersebut, kita faham maksud dia solat itu adalah doa, bukannya solat tu solat macam solat jenazah sebagainya lah. Jenuh juga kan kalau dia kata orang lepas apa bayar zakat disuruh baring, lepas tu disolatkan oleh amil kan. Itu jenuh juga. Okay, kemudian yang terakhir kita ambil itu adalah apa berkaitan dengan tafsir lafaz. Kita kata ini adalah salah sudut daripada bahasa Arab yang biasanya menyebabkan orang lari belajar bahasa Arab. Itu bila mana daripada satu kalimah tu kena kembang kepada 14 ataupun kepada 10. Untuk kita tahu apa pasal maksud dia bertukar daripada fi'il madi jadi mudhari' jadi masdar daripada isim fi'il amar jadi isim fa'il, isim maf'ul. So benda-benda tu sebenarnya dalam konteks masalah sifir perlu. Tapi pada orang yang tak ambil berat sangat bahasa Arab, dia tak kisahlah. Walaupun sebenarnya kaedah bahasa Arab ni atau belajar bahasa Arab kan dua sudut. Satu, kita tahu masalah kenapa dia baris atas atau bawah atau kiri, baris bawah atau atas, kiri kanan mana ada kan, atau bawah atau depan ataupun mati. Kenapa? Itu kena tahu. Sebab dia akan memberi maksud jadi apa kalimah tadi dalam ayat tersebut. Kemudian kita kena tahu juga berkenaan masalah sebenarnya tasrif yang kita buat itu kan, kadang-kadang dengan tafsir tadi ditarjihkan satu pendapat kata pendapat yang lain. Sebab sebutan Al-Quran tentang kalimah berkenaan, bunyi dia adalah bunyi untuk contoh 3 huruf punya kata kerja, bukan 4 huruf punya kata kerja. Benda ni kalau kata orang yang tak belajar, tak tahu, maka dia tak tahulah bahawa sebenarnya ada perbezaan. Macam itu dikata maksud kis atau aksata, qasata atau aksata, yang maksud satu maksud zalim, satu maksud adil. Qas itu adalah orang yang berlaku zalim. Aksata berlaku saksama. Dia word sama tapi tambah huruf terus tukar maksud. So dengan sebab itu jadi terangkanlah 2-3 tempat yang kita belajar tentang tajuk maksud tafsir tadi dimenangkan maksud yang satu ke atas yang lain kerana tasrif dalam bahasa Arab. Maksud dia ni 3 letter ke 4 letter ataupun dia daripada fi'il apa. So sudut asal kita kata benda ni memberikan kemudahan untuk kita memahami tafsir sebenarnya. Tapi saya katalah bila belajar bahasa Arab nanti insya-Allah kita kena tumpukan bab ni. Memang bunyi macam pelik lah.
Jumpa orang je katabu. Dia macam apa, dia ulang-ulang kan. Masalah ni benda tu adalah benda mesti diulang. Kalau tak, pasal dalam Quran Karim macam qala, dia berkata kul, katakanlah. Actually dia satu word. Kalimah yang sama. Cuma dia berbeza bertukar ikut kedudukan. Sama ada dia untuk orang yang ketiga atau dia orang yang pertama. Kul tu. Ataupun qalu, mereka berkata orang ketiga ramai. Atau qalat, dia perempuan bercakap. Sebenarnya tu bertukar hanya sebab sifir yang sebenarnya patut kita hafal bila kita belajar bahasa Arab. Nak tak nak nanti insyaAllah bila kita start nanti kelas bahasa Arab nanti, itu antara benda yang dimestikan. Tak boleh tak hafal. Kena hafal je. Bila pakai nanti kita beritahu. Ni macam cerita apa? Karate Kid tak? Pakcik tu kata buat gitu-gitu, buat gitu-gitu. So buat gitu-gitu kan. Bila nak pakai nanti kemudian buat kita bagi tahu. Kalau tak nanti tak boleh. Benda ni pasal memang saya ingat. Saya perhatikan benda-benda sifir tasrif ni. Saya ingat dulu ustaz yang mengajar kami Quran dekat taman perumahan kami, hidup lagi, Ustaz Rahim hafizahullah. Dia suruh kita orang hafal. Kita tak tahu pun apa dia suruh hafal. Apa dia suruh kita hafal tu kita tak tahu. Hafal je lah. Wa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kita macam hafal lah. Lepas tu katabu. Dia tulis. Tapi bila saya masuk sekolah Arab, baru saya faham benda ini bagi. One thing for sure lah. Dan satu ikatan dia, masalah bila belajar nanti jangan lari. Anda lari anda tak pandai pun. Tak ada orang pandai dengan lari tinggal kelas. Saya tak faham ustaz tu, last sekali tinggal kelas dia pandai. Itu bijak lah. Baik. Okay, hari ni kita sambung InsyaAllah kita sambung berkenaan dengan kaedah-kaedah penterjihan. Yang ketujuh, ma ta'allaqu bitaqdim wa ta'khir. Yang ketujuh, apa yang berkaitan dengan mengkedepankan atau membelakangkan. Mana kalimah tadi dikedepankan apa jadi, dikebelakangkan apa jadi. Okey. Al-aslu fil kalami taqdim ma haqqahu taqdim. Asal pada kata-kata adalah mengkedepankan, mendahulukan apa haknya didahulukan. Wa ta'khir ma haqqahu ta'khir, dan mengkebelakangkan apa yang haknya dibelakangkan. Mana apa yang patut duduk belakang. Jazakallahu khairan. Ni air bid'ah panggil. Dua kan? Letak. Lemon halia panggil. Baik. Jadi maksud dia apa patut depan, apa patut belakang. Wala ya'dilu an hadzal asl illa wala yu'dalu an hadzal asli illa bi hujjatin yajibu taslimu laha. Dan tak harus menyimpang daripada usul ini kecuali dengan hujah yang wajib kita menyerah kepadanya. Okay, nanti kita terangkan. Qala Abu Ja'far An-Nahas, dia kata apa? At-taqdimu wa at-ta'khiru innama yakunu idza lam yajuz ghairuhuma. Mengkedepankan atau membelakangkan hanyalah terjadi apabila tidak harus lain kedua-duanya. Maksudnya bila tak ada sebab lain, tak ada dalil lain, maka yang depan, belakang. Nanti kita terangkan. Dia akan bagi contoh. Qala Abu Amr Ad-Dani, berkata Abu Amr Ad-Dani, at-taqdimu wa at-ta'khiru la yasihu illa bitawqifi aw bidalilin qati'in. Mengkedepankan atau membelakangkan, itu satu kalimah ke atas yang lain, pasal dia akan mengubah maksud. Tidak sah melainkan dengan tauqif. Maksud dengan dalil yang tauqifi, bukannya akal kita, bukan pendapat kita, atau dengan dalil yang pasti, dalil yang putus. Maksudnya kalau kita kata ini patut depan, ini patut belakang, maksud dia macam ni sebab ini depan, kita kena datangkan dengan bukti bahawa memang tak boleh yang ini belakang, yang depan. Di dalam konteks masalah macam ni, kalau ikut sudut kata bahasa Melayu, mana depan mana belakang tu main peranan sangat dahsyat dari segi masalah maksud. Bahasa Arab dia penting masalah baris akhir. Macam daraba Muhammadun aliyan, telah memukul siapa? Muhammadun aliyan. Kalau saya terbalikkan, saya kata daraba aliyan Muhammadun, tak apa. Asalkan baris akhir tu kekal, tak berubah. Daraba aliyan, telah memukul Ali siapa? Muhammadun. Dia tak ada masalah ke depan dan belakang. Tapi bahasa Melayu tak boleh. Awak letak ke depan salah satu, terus ayat bertukar. Ali pukul Ahmad dengan Ahmad pukul Ali. Maksud sama tak? Dia macam tu. Memang mana duduk depan, duduk belakang akan beri kesan sangat dahsyat. So dalam bahasa Arab tadi, kalau konteks masalah
kalau kalimah tu ke depan atau ke belakang tadi, dia kata mesti ada dalil yang pasti. Tak boleh dengan pendapat kita. Sebab kadang-kadang sudut asal dia masalah perubahan maksud. Okey, baik. Dia kata apa? Qala Syekh Islam, ini Ibn Taimiyah rahimahullah, wa taqdim wa ta'khiru ala khilafil asli. Okey, mengedepankan atau membelakangkan adalah bercanggahan dengan asal. Kita ke depan kalimah ini, belakang kalimah ini, letak depan atau letak belakang ni, dia kata ia bercanggahan dengan asal. Fal aslu, yang asal adalah iqrarul kalami, kita memperakui kalam tersebut, kata-kata berkenaan, ala nazbihi wa tartibihi, di atas susunan dia dan tertib dia. Contoh ayat tu bunyi macam tu. Contoh macam lah, macam kita letak masalah wuduk. Kalau Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai umat beriman, idza qumtum ila salah, ayat ke-6 surah Maidah. Bila kamu bangun nak mendirikan salah, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kamu, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan kamu ke siku, wamsahu bi ru'usikum, sapulah pada kepala kamu, wa arjulakum, dan kaki kamu nak basuh hingga ke buku lali. So ikut tertib daripada ayat ni, mula mesti basuh muka, tangan, sapu kepala, kaki. Kita tak boleh nak ke depan ke belakang kan apa-apa kat situ hanya kerana pendapat kita. Dan kita rasa patut inilah ke depan atau ini ke belakang. Tak ada. Dia kata asal mana susunan tu datang macam tu. Tak ada kita ke depan kan ke belakang kan dengan hujah kita sendiri, kecuali ada dalil pasti. Bukan yang pendapat saya. Nanti dia contoh kita akan nampak lagi. Okey. La taghyir tartibihi. Bukan pengubahan akan susunan dia. Susunan tu datang, bentuk dia apa? Satu persatu kan? Dan susunan tu kita susun dengan cara tersebut. Bukan kita ni. Thumma inna ma yajuzu fihi taqdim wa ta'khir ma'al qarinati. Kemudian dia kata hanyalah harus padanya pada kata-kata tu pengkedepankan atau membelakangkan berserta dengan qarinah. Dengan satu sebab alasan yang paling jelas. Okey. Amma ma'al lubsi fala yajuz, adapun bersama dengan kesamaran macam tak pasti tapi kita cuba nak kata ini depan ni belakang, maka tak boleh. Li'annahu yaltabisu 'al mukhatabi, kerana dia akan menkucak-kacirkan kepada orang yang diucap padanya kata-kata. Bila kita duk letak depan belakang tadi kan, ke depan ke belakang kan, kita tak ada dalil tapi kita cakap, maka orang tu akan raja kelang kabut. So balik pada asal, apa ucapan tadi, dan Quran ni adalah Quran yang Arab yang nyata. Dia bukan Arab yang kucak-kacir. So basic dia, macam mana susunan tu datang, macam itulah susunan tu patut difahami. Mengedepankan, mengebelakangkan tanpa sebab tak boleh. Okey, dia kata sini, misal, contoh dia. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Contoh dia firman Allah Ta'ala, walladhi akhrajal mar'a. Dia Allah Ta'ala yang mengeluarkan mar'a, tumbuh-tumbuhan yang diragut oleh binatang. Faja'lahu ghusa'an ahwa. Kemudian dia jadikan dia rusak, kering, ahwa, hancur berkecai. Okey. Surah Al-Ala. Ataupun dekat sini dia kata ahwa. So, jadi dia kata dia yang mengeluarkan akan mar'a, tanam-tanaman, kemudian dijadikan dia rusak, hancur, ahwa, dia kata hitam. Syadidul sawad. Okey. Awi akhdar ad-daribu ila sawad, ataupun hijau yang masuk kepada hitam. Min syiddati khudrati. Atau daripada sebab kerana sangat-sangat hijau. Wal rusak hashim. Ya habis. Mana yang sedangkan rusak, kalimah rusak tu bermaksud dengan hancur, kering, hancur kering, mana berkecai. Mana hancur berkecai kan, bila kering sangat satu daun tu kan kita pegang dia akan hancur. Okey. Okey, jadi wa fi ma'nal ayati qaulan. Okey, dalam maksud ayat ni ada dua pendapat. Al-awwalu, yang pertama adalah anallah akhrajal mar'a akhdara. Bahawa Ta'ala keluarkan tanam-tanaman tu, tumbuh-tumbuhan tu dalam keadaan hijau. Thumma ja'alahu ba'da khudrati hashima muntakassira. Kemudian dia jadikan lepas daripada hijau tu, kehijauan tu, dia jadi hancur, kering, pecah. Okay? Ma'ilan ila sawadi minal qidami. Dia cenderung kepada hitam kerana lama. Kan bila kita lama biarkan, kan bila daun tu hancur, kan dia menjadi hitam, gelap. So dia hancur. Okay, ini susunan betul lah. Susunan yang betul. Sebab, sebab maksud yang hujung tu, kalimah apa? Ahwa tu. Ahwa. So ahwa tu, ada yang kata sangat hitam ataupun hijau masuk kepada hitam. Problem dia kita kat sini pasal tumbuhan tu dia mula dengan apa? Hijau. Lepas tu dia baru jadi kuning. Kemudian baru hitam. Sepatutnya macam itulah kedudukan dia.
Tapi masalah dia kata, okay, ni pendapat pertama macam kita faham. Okay, kemudian dia kata, Asani, bahawa Allah Ta'ala akhrajal mar'a ahwa. Allah Ta'ala keluarkan tanam-tanaman tu ahwa. Maksud dia apa? Ahwa ay akhdara syadidul khudrati. Hijau yang sangat hijau. Hijau, sangat hijau. Ma'ilan bisyiddati khudratihi ila sawad. Yang cenderung hampir-hampir dengan sangat hijau dia menjadi hitam. Thumma ja'alahu hashiman mutakassira, kemudian dijadikan ia kering, hancur, hancur berkecai. Okey. Wa yakunu ala hadzal qaul ahwa mutaakhiran haqqahu taqdim. Jadi ikut pendapat kedua ni, ahwa ni dilewatkan tapi hak dia sebenarnya ke depan. Faham tak? Pasal dia kata sini, dia kata yang Allah Ta'ala keluarkan mar'a tanam-tanaman. Lepas tu dia kata ahwa ni sebenarnya sifat mar'a tadi, yang awal, mula-mula. Kemudian baru jadi hancur berkecai. Faham tak? Soalan ahwa tu duduk depan. Dia kedepankan dalam ayat tadi. Walaupun dalam ayat ni duduk mana? Belakang. So jadi maksud ahwa tadi dengan hitam atau hijau yang macam nak hitam. Itu masalah ahwa tadi. A, hitam, sangat hitam, atau B, hijau yang hampir-hampir jadi hitam. Hijau sangat sampai jadi hijau gelap. Sampai macam hitam. So mana satu maksud ahwa yang kita nak kedepankan? Dekat sini ke depan atau ke belakang tadi, kedudukan awalnya kalimah tadi atau akhir kalimah tadi membantu kita untuk milih pendapat yang paling betul, paling tepat. So kat sini dikatakan ikut pendapat kedua, mana kalimah ahwa tadi dilewatkan, haknya sebenarnya dikedepankan. Qala Ibn Jarir At-Tabari, berkata Ibn Jarir At-Tabari, mu'alliqan ala hadzal qaula, mengulas pada kata-kata ini. Dia kata wahadzal qaulu. Okey. Dia kata dalam pendapat ini, wa in kana ghairu madfu'in, sekalipun kita tak tolak terus. Sebab kalimah tu dalam bahasa Arab memang ada kalimah ahwa tadi, hitam, ataupun hijau kehitam-hitaman. Memang ada dalam bahasa Arab dipakai. So dia kata walaupun tak ditolak, dia kata ayakuna mashtadda khudratuhu minan nabati qad tusammihi al-arabu aswadu. Bahawa apa yang bersangatan hijau dia daripada tumbuh-tumbuhan, kadang-kadang dinamakan ia oleh orang Arab sebagai aswad. Benda tu hijau, tapi hijau pekat sangat sampai orang Arab panggil dia aswad. Memang orang Arab ada cakap, dia kata. Namun dia kata sekalipun dia tak ditolak sebab orang Arab yang pakai kalimah tersebut, ghairu sawabun indi, ia tak benar di sisi aku. Kata Ibn Jarir At-Tabari, tak betul. Kenapa? Bi khilafi ta'wil ahli ta'wil. Kan dengan bercanggahan, dia kata percanggahan takwilan ahli takwil, tafsiran ahli tafsir. Fi anna al-harfa inma yahtalu li ma'nahu al-mujarradi bi taqdim wa ta'khir. Kerana pada bahawa huruf ni hanyalah di akhir diletakkan bagi makna dia, yang semata-mata untuk awal atau kemudian. Maksudnya kalau kita kata ikut pada kedudukan ayat tadi, memang dia duduk belakang. Kan dia ada summa tu kan, fa. Ada fa tu kan. Bila kata faja'alahu, lantas dia menjadikannya. Mana dia keluarkan tanaman, lantas dia menjadikannya. Perletakkan kalimah tersebut untuk tunjukkan dia ta'qib. Macam saya makan, lantas saya minum. So memang immediately, selepas, dia duduk belakang, bukan duduk depan. So jadi kalimah huruf tadi memang datang untuk itu. Untuk letakkan di belakang. Dia kata, ini kadang huruf hanyalah diletakkan pengertian dia untuk maknanya yang semata-mata dengan bitakdim wa ta'khir. Dengan mengedepankan atau membelakangkan, idza lam yakun lahu wajhun mafhumin illa bitakdimihi an maudhihi. Jika dia kata tidak ada untuknya satu wajah kefahaman kecuali dengan dikedepankan dia daripada kedudukan dia. Kita boleh faham kecuali kita kedepankan. Kita tak boleh faham kecuali kita kedepankan dia, baru kita faham. Dan kita letak dekat depan. Tapi problem dia kat sini dah ada maksud yang jelas. Kalimah ahwa tadi bermaksud hitam. Lepas hancur dia hitam. Tak ada perlu kepada kita alih ahwa daripada hijau yang gelap sebab dah hancur. Tak ada dah hijau gelap lepas hancur kering. Kan beritahu bahawa pokok pohon-pohon atau daun-daun pokok ni daripada hijau dia menjadi kuning. Kan dia menjadi kering, lepas tu sekali dia hancur. Tertib dia macam tu. Mungkin tertib dia terbalik.
So dia kata kalau tak boleh baru kita alihkan. Kalau tidak ada, tak adalah. Dia kata tak sepatutnya kita kedepankan dia. Au takhirihi. Okey, dengan atau pelewatannya. Fa amma walahu fi mawdihi wajhun sahihun. Maka adapun dia kata baginya ketika itu pada kedudukannya tu bentuk yang sahih macam tadi hitam dah ada. Fala wajha li talabil ihtiyal. Maka tidak ada bentuk, tiada wajah untuk menuntut atau mencari hilah. Mana percubaan limaknahu bitakdim wa ta'khir. Untuk pengertiannya bagi ke depan atau ke belakang. Tak perlu kita cari maksud lain. Hilah lain untuk ke depan atau ke belakang. Mana maksud depan atau belakang. Okey, ni contoh lain dalam Al-Quran Karim kalau kita lihat dalam surah An-Nisa. Masa depan belakang. Bila kita bincang nanti bab berkenaan dengan tajuk contoh faraid faraid. Dengan surah An-Nisa. Kalau kita ambil ayat 11, 12 ke, dia dalam ayat tersebut Allah Taala ada terangkan berkenaan tertib bila orang tu nak keluarkan nak buat bahagian faraid. Allah Taala sebut berkenaan dengan tajuk mim ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Sesudah daripada wasiat diwasiatkan oleh orang tersebut ataupun hutang. Maksud dia kalau macam ni, bila kita kata ada orang mati. Okey. Agihan bila orang mati, kita belajar dalam masalah hukum janaiz Bila seorang tu mati, maka harta yang dia ada tadi akan dimulakan mula sekali pertama untuk pengurusan jenazah dia. Tanam gali kubur ke, mandi upah mandi jenazah ke, upah van ke, apa lagi, kain kapan dan sebagainya. Ni, first thing first. Kena uruskan tajuk masalah dia punya pengurusan pengembuian. Okay. Kemudian kedua, kita akan pergi pada hutang-hutang yang dihutang Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh dia ada kafarah ke, zihar ke, apa benda ke, dia puasa tak puasa lagi ke, hutang zakat ke ni. Kemudian hutang manusia. Yang hutang manusia. Kalau dia ada hutang orang, dan kena ambil daripada harta dia tadi. Kemudian kalau dah settle tu, baru tengok wasiat. Kalau dia ada wasiat, dan tengok wasiat. Kalau dia ada wasiat, maka sepertiga. Kalau kepada waris tak jalan, wasiat pada waris tak boleh. Kemudian wasiat pada selain waris sebagainya hanya berjalan 1/3. Kalau dia ada waris, 1/3 jalan. Baki masih tetap kembali pada waris. Kemudian barulah faraid. Faraid nombor 5. Lepas tertib berkenaan. Okey, perhatikan Kalau kita buka tadi kan kita kata hutang baru wasiat. Hutang baru wasiat. Ini pengurusan jenazah. Ini hutang Allah, hutang manusia, wasiat, faraid. So kalau ikut tertib ni, hutang baru wasiat. Tengok Al-Quran. Okey. Dari Al-Quran Karim kalau kita tengok, okey. Ayat 11, 12 ni. Okey, ayat 11 okey, ni sini. Pasal dia bila Allah Taala ceritakan, contohnya macam ni. Allah Taala katakan, yusikumullah fi auladikum. Telah berpesan Allah Taala kepada anak-anak, berpesan kepada kamu Allah Taala tentang anak-anak kamu, pada anak-anak kamu. Lizzakari, untuk yang lelaki, mislu hadzil unsayaini, seumpama habuan dua orang perempuan. Fa in kunna nisaan fawqa thnatain. Tapi kalau anak kamu tu perempuan saja, lebih daripada dua orang perempuan, fawqa thnatain, falahunna thulutsa ma tarak. Maka untuk dia 2/3 apa ditinggalkan oleh orang yang mati tu. Wa in kana wahidatan, kalau anak perempuan dia seorang je, tak ada anak lelaki, anak seorang perempuan, falahan nisfu, dia untuk dia separuh harta. Wali abawaihi, dan untuk dua mak bapak dia pula. Likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka. Untuk kedua ibu bapa tadi 1/6 daripada apa ditinggalkan. In kana lahu walad, kalau dia ada anak. Fa illam yakun lahu walad, kalau dia tak ada anak, warithahu abawahu, dan mewarisi dia mak bapak dia. Mak bapak dia warisi dia. Adik-beradik tak boleh masuk dah, bapak ada, adik-beradik tak boleh masuk. So mak bapak dia warisi dia, fali ummihi thuluth, mak dia dapat 1/3. Mak dia 1, bapak dia 2. Bagi 3 macam tu, okey. Fa in kana ikhwatun, kalau dia ada adik-beradik, walaupun adik-beradik tak dapat harta, disekap oleh bapak, maka mak dia dapat 1/6. Adik-beradik dia ramai, lebih daripada 2 orang, maka mak dia dapat 1/6. Mim ba'di wasiyatin, sesudah daripada wasiat. Ni ayat ni. Pembahagian tu mim ba'di wasiyatin, sesudah daripada wasiat. Yusi biha aw dain, yang diwasiatkan oleh orang berkenaan ataupun hutang. Nampak tak? Kita buat tadi,
Kita mula dengan urusan jenazah. Hutang Allah, hutang manusia, wasiat, faraid. Nampak tak kat sini? Hutang, baru wasiat. Baca Quran, terbalik. Dekat sini ada penjelasan daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dia kata kalian baca sedemikian, tapi Nabi SAW putuskan sedemikian. Ini contohlah. Kalau kita perhatikan, kalau orang tu kata, tapi ustaz ni kan wasiat dulu. Ada orang yang datang belajar kelas faraid, dia tak puas hati, dia nak buat wasiat. Zaman sekarang kan orang suka hibah wasiat. Lepas tu ada pula orang takutkan faraid. Dia kata kalau faraid ni susah lah, apalah kan. Jadi orang pun kelang kabut ikut syarikat berkenaan. Syarikat tu ambil 15% daripada apa harta yang ditinggalkan. 15%. Kalau amanah raya 30%. Kalau ada sejuta, 150,000 syarikat tu ambil. Jadi banyak orang takutkan masalah faraid. Cuma nak faham kat sini kadang ada timbul lah. Diorang kata, tapi Ustaz Quran kata sudah diwasiatkan ataupun hutang. Jadi wasiat dulu baru hutang. Tapi masalah praktikal dia tak. Praktikal dia adalah hutang dulu baru wasiat. Ni faham tak? Ni konsep bila kita kata ke depan ke belakang. Awak nak faham mana satu. Bila ada penjelasan daripada Nabi SAW, penjelasan para sahabat kata Nabi buat, so kita tinggalkanlah apa pengertian yang kita dengar, yang kita baca kat sini. Kita zahir macam ni, tapi masalahnya praktikal dia adalah apa yang Nabi tunjuk. Praktikal dia apa yang Nabi tunjuk, bukan apa yang kita fikir. Kalau kita lawan kata tu, Nabi lawan Quran, salah. Sebab Nabi penjelas Quran. Kalau Nabi jelaskan Quran punya maksud macam ni, A, B, C, kita kena A, B, C jugalah. Jangan kita kata pula Nabi tak tahu, kita tahu. Ni realiti banyak berlaku, banyak orang tak nampak. Cuma contohnya lah, macam kita kata nampak kat sini kan, sesudah wasiat diwasiatkan ataupun hutang. So ikut sini, kedepankan apa? Wasiat ke atas hutang. Tapi dari praktikal, awak akan kedepankan hutang ke atas wasiat. Nampak Okay. Ini contohlah, dalam ayat tu banyak kali awak tak nak ulang. Ayat 12 pun diulang 2-3 kali. Okay, baik, seterusnya. Ma yata'allaku bi zahiril Quran. Apa yang berkaitan dengan zahir Al-Quran. Apa yang berkaitan dengan zahir Quran. Yang ke-8, pentarjihan tafsir berdasarkan apa yang zahir daripada Al-Quran. Al-muradu min hadha, tapi ini sebenarnya tajuk ni kita sentuh sikit ketika mana kita bincang tafsir At-Tabari. Hari tu yang kita buka tafsir Tabari tu, cetakan Babi Ali Halabi tu, kita buka, kena tengok balik sebab muallif kita ni, pengarang kitab buku kita ni, dia ambil daripada cetakan itu. So kelang kabut lah kita nak buka cetakan berkenaan, cari balik. So dapat jumpalah di mana memang Ibn Jarir At-Tabari dia kata zahir ayat ini maksud ini. Contohnya, jadi tak sepatutnya dialihkan kepada maksud yang tidak zahir. So jadi kita akan tengok balik dekat sini. Baik. Ke-8, ma ta'allaku bi zahiril Quran. Pentarjihan berkaitan dengan apa yang zahir daripada Al-Quran. Dia kata al-murad min hadha, yang kendaki daripada ini, anna zahirul Quran ni, bahawa zahir Al-Quran tu la yajuzul udulu anhu illa bidalilin. Tidak harus kita berpaling, menyimpang daripadanya kecuali dengan dalil. Yajibur ruju' ilaihi, yang wajib kita kembali merujuk kepadanya. Kalau tak ada dalil, maka tak boleh kita lari daripada zahir Quran. Atau kama qala Imam Ibn Jarir, atau bagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari, ghairu jaizin tarku zahiril mafhumi minal kalami ila batinin illa bidalilin. Tidak harus kita ditinggalkan zahir kefahaman daripada kata-kata pergi kepada yang batin, yang tersembunyi, melainkan dengan dalil. Tak ada dalil tak boleh. So dalil kena ada dulu. Misal dalam Quran Karim, qauluhu ta'ala firman Allah Ta'ala. Okey. Dalam surah Al-Baqarah 45. Yang ini 45. Dia sebenarnya ayat ni ikutkan dalam surah Al-Baqarah diulang 2 kali. 45 ni ketika dalam baris ayat teguran kepada Bani Israel. Satu lagi untuk orang beriman dalam surah Al-Baqarah 153. Arahan sama. Arahan dia sama. Arahan dia adalah sama. Okay, cuma kat sini Ibn Jarir At-Tabari nak bincangkan apa yang datang lepas tu.
Misal firman Allah Ta'ala, qauluhu Ta'ala, wasta'inu bis sabri was salah. Dan mintalah kalian pertolongan itu kepada Allah dengan sabar dan juga solat. Sabar dan solat. Wa innaha, dan sebenarnya ia. Ia, apa ia? Ia, apa ia tu kan? Lakabiratun, benar-benar berat, benar-benar besar. Illa 'alal khashi'in, kecuali ke atas orang yang khusyuk. So maksudnya kalau kita sekali baca kita faham yang maksud yang berat tu adalah apa? Solat lah. Sebab sabr dia muzakkar, dia hu, tak boleh ha. Ha kat situ yang ada ta marbutah siapa? Solat je. Dan ia solat lah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Baik. Okey, qala penjara berkata Jarir At-Tabari, yakni biqaulihi jalla sana'u, yang dikendaki dengan kata-katanya yang agung sanjungannya, wa innaha, dan sebenarnya ia, wa innas salat, inna salah, sebenarnya salat itu. Falha wal alifu fi innaha aidatani ila salah, ala salah. Maka ha dan alif, ha tu ha ila muannas lah, kata ganti nama muannas, perempuan. Kalau tidak hiya, kalau dia dalam keadaan marfu', tapi kalau dia dalam bercantum muttasil, dia ha. Pasal dia feminin. Solat, kalimah solat tu adalah muannas. Okey. So alif dan ha dan alif dalam innaha fi aidatani 'ala salah. Kembali kepada kalimah solat. Wa qala ba'duhum, sebenarnya telah berkata sebahagian mereka. Okey. Inna qaulahu, sebenarnya firman Allah Taala, wa innaha, sebenarnya ia. Ia tu bimakna ijabati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, menyahut akan seruan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahut kepada Muhammad, itu maksud innaha. Dia macam ni, nak fahamkan sikit kita macam kita kata kadang-kadang kita kan ingat dulu kita taujih ke aqwal salaf. Bila salaf berikan pendapat, kadang-kadang dia punya sudut dia lari jauh kadang-kadang tu sebab ada kaitan dengan ayat berkenaan, walaupun salah lah. Salah tetap salah. Siapa punya Shopee tu? Ada Shopee lah. Shopee. Okey. Dia memang ada kesalahan dekat situ. Dia silap. Tapi masalahnya kesilapan yang berlaku daripada salaf kadang-kadang berkait dengan pembacaan keseluruhan ayat. Okey, contoh kat sini kenapa ada yang cakap wa innaha lakabiratun, sebenarnya ia adalah berat, ia adalah menyahut Muhammad. Kenapa ada kata yang tu? Kalau kita baca ayat awal dia. Okey. Ayat awal dia ada banyak tau benda yang Allah Ta'ala perintah mereka buat. Okey. Kalau dia start daripada ayat ni kan, ayat 40 kan, wahai Bani Israel, kenanglah nikmatku ke atas yang aku nikmatkan ke atas kamu. Setialah kamu dengan janjiku. Aku setia dengan janjiku kepada kamu, dan akulah patut kalian gerun. Dan berimanlah kalian dengan apa yang aku turunkan, membenarkan kepada apa yang bersama-sama kalian. Janganlah kalian jadi orang pertama kufur terhadapnya, kafir terhadapnya. Jangan kalian membeli dengan ayat-ayatku harga yang sedikit, dan akan akulah patut kalian takut. Jangan kamu campurkan kebenaran dengan kebatilan, dan yang kamu sembunyikan kebenaran sedang kalian mengetahui. Dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang rukuk. Adakah kalian menyuruh orang-orang manusia untuk kebaikan, namun kalian lupakan diri kalian sendiri, sedangkan kalian membaca kitab? Tidakkah kalian berakal? Sebenarnya ini merujuk kepada kes ada orang-orang yang Yahudi dia suruh orang Ansar percaya Muhammad. Dia suruh kata Muhammad betul, ikut dia. Tapi dia tak nak ikut. Jadi Allah Ta'ala herdik mereka, adakah kalian suruh orang dengan kebaikan, dan kalian lupa diri kalian sendiri? Dan kalian baca kitab, diorang tak baca kitab. Diorang ikut Muhammad, kalian tak ikut, kenapa? Itu maksud dia. Sebab tu kalau kita simpulkan balik tajuk ni, teguran Allah Ta'ala dalam ayat, start daripada 41, dalam ayat 41 dan juga ayat 44 tu, sebelum ayat 45 yang kita bincang itu, memang ada signifikan, dia punya cenderung kepada maksud dia, suruh ikut Muhammad. Sahut seruan Muhammad. Jadi seolah-olah macam diorang faham, kita kata itu, diorang faham, dia kata wa innaha tu balik pada kisah tadi. Tapi Jarir At-Tabari kata, ialah benda ni kita nampak diorang akan kesilapan berlaku sebab dia ingatkan benda tu balik pada tuntutan mengikuti Muhammad SAW.
Maka Ibn Jarir At-Tabari kata, walam yajri dzalika bilafzil ijabati dzikrun. Namun dia kata tidak datang, tidak berjalan itu dengan lafaz sahutan sebarang sebutan. Tak disebut pun menyahut Muhammad. Ialah ada ayat wa aminu billah. Apa dia kata? Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Berimanlah kamu dengan apa aku turunkan kepada kamu, membenarkan apa di tangan kamu. Memang ada ayat tersebut. Tapi dalam masa sahutan tak ada sebut kat situ. Maka dia kata maka fatu ja'alu al-ha wal alif kinayatan anhu. Maka dijadikan ha dan alif tu sebagai apa? Sebagai kinayah. Sebagai pinjaman bagi kalimat ijabah tersebut. Sebab ayat sebelum tu ada sebut tentang suruh ikut Muhammad. Suruh ikut apa yang Allah turunkan, membenarkan pada tangan mereka. Itu apa dakwah Muhammad. Dia kata wa ghairu jaizin tarku zahiril mafhum. Namun dia kata tidak harus ditinggalkan zahir yang difahami minal kalami, daripada kalam, ila batinin la dalalata ala sihatihi, yang tiada petunjuk ke atas kesahihannya. Maka balik pada asal kalimah hujung tu, wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Khusyuk mesti tajuk dalam solat. So, jadi zahir ayat tu memang merujuk ha tu kepada solat. So dekat sini dia menangkan berdasar zahir ayat. Zahir perbincangan kita adalah aqimus solat wa atuz zakah warka'u ma'arka'in. Kan? Kemudian apa wasta'inu bis sabri was salah, minta tolong Allah Taala dengan sabar dan solat, dan ia itu solat itu benar-benar berat ke atas orang ya, kecuali ke atas orang yang khusyuk. Itu maksud zahir ayat. Tapi yang tadi batin tadi balik pada asal lah. Bahkan ada para ulama kata ha tu balik semua. Ha tu balik pada semua. Sebenarnya ia kan, ia tu balik pada semua sekali. Start daripada 40 tu kan. Allah Taala kata apa? Kenanglah nikmat, okey, setia janji, beriman dengan apa turun, membenarkan apa tangan mereka, jangan kufur, jangan beli apa yang Allah Taala beli dengan ayat Allah Taala benda yang harga sedikit tu dunia. Takutlah Allah, yang campur hak dengan batil, sembunyikan kebenaran, semua sekali. Dalam sam semuanya ia semua tu benar-benar berat kecuali ke atas orang yang khusyuk. Ada juga faham macam tu. Tapi zahir ayat macam kata Ibn Jarir At-Tabari adalah bahawa ia balik pada solat. Ha tu kan balik pada yang lain, balik pada solat. Okey. Misal contoh lain adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Taala, wa min dzurriyyatina, daripada zuriat kami, ummatan muslimatan lak, satu umat yang menyerah kepada engkau. Al-Baqarah 128. Kan ni kata-kata Ibrahim dan Ismail ketika bina Kaabah. Kan dia kata Rabbana waj'alna muslimaini laka, wahai Tuhan kami, jadikanlah kami dua yang Islam kepada engkau. Wa min dzurriyyatina, daripada zuriat kami juga, ummatan muslimatan lak, umat yang muslim kepada engkau, menyerah kepada engkau. Okey. Maksud dia siapa yang dimaksudkan dengan zuriat kami? Rawah Ibn Jarir At-Tabari an Suddi, dan menjadikan Ibn Jarir At-Tabari daripada As-Suddi, annahu qala, bahawa beliau berkata, As-Suddi berkata, yakni yang Ibrahim dan Ismail maksudkan adalah Arab. Okey. Okey. Qala Ibn Jarir mu'alliqan ala hadzal qaul. Berkata Ibn Jarir At-Tabari mengulas pendapat ini, pendapat As-Suddi ini. Wa hadza qaulun yadullu zahirul kitabi ala khilafihi. Dia kata dan pendapat ini menunjukkan zahir kitab kepada yang berlawanan dengannya. Baru buka. Panas sebenarnya. Buka, alhamdulillah. Rasa macam perlu sikit. Kenapa? Li'anna zahirahu, kerana zahir ayat yang datang yadullu ala annahuma da'awallaha an yaj'ala min dzurriyyatihima. Maksud dia doa, mereka berdua doa Allah Taala jadikan daripada zuriat mereka berdua ahli ta'atihi wa wilayatihi wa mustajibin li amrihi. Maksudnya mereka berdua doa menyeru Allah Taala untuk jadikan daripada zuriat mereka berdua ahli ketaatan, ahli mentaati Allah Taala, okey, yang memperwalikan Allah, okey, orang bawah lindungan Allah Taala dan menyahut kepada perintah Allah Taala. Wa qad kana min waldi Ibrahim al-Arab wa ghairu Arab. Dan sedangkan daripada anak keturunan Ibrahim ada Arab, ada bukan Arab. Kalau kita balik pada asal sebenarnya, kan, kalau kita tahu bahawa daripada zuriat Ibrahim, kan dia ikut keturunan dia, yang satu, yang sebelah isteri dia Sarah, ini Hajar. Hajar dapat, bahkan Hajar dia sendiri bukan Arab. Dia sendiri bukan Arab. Ibrahim Babylon.
Kan, dia daripada Babylon, Iraq, kemudian pindah ke Palestin. Kan masuk Mesir, pindah Palestin. Di Mesir dapatlah puteri raja Mesir. Dijadikan sebagai hamba untuk Sarah. Sehingga akhir jadi isteri dia. Okay, sebab tu apa? Dia adalah anak raja. Puteri raja. Cuma diberikan oleh raja ketika itu, pasal ada riwayat yang datang bahawa dia tawanan dalam istana tersebut. Dia raja sebelumnya ditewaskan, so raja kedua ni ambil bagi kepada Sarah, anak raja. So dia dapat keturunan ni. Jadi yang ni dan ini Kipti. So Babylon kahwin Kipti. Lepas tu yang Sarah tu Babylon. So keturunan tu, daripada keturunan tu lahirnya Ishak, kemudian Ishak dapat Yakub, kemudian daripada Yakub turunnya dipanggil Bani Israel yang bukan Arab. Dan kemudian di belah sini pula daripada Ismail ni, kan, sebenarnya kalau ikutkan Ismail tu sendiri bukan Arab. Tapi oleh kerana lepas daripada pindahnya duduknya di Mekah tu, Hajar dan Ismail berpindah kepada mereka Arab Jurhum daripada Yaman. Lalu mereka menetap di situ, duduk di situ, dan akhirnya Ismail berkahwin dengan mereka dan keturunan dia ikut jadi Arab lepas tu. Dia bercakap bahasa Arab dan seterusnya. Sudut asal lah dia nak katakan semua Arab, taklah. Bukan semuanya Arab. So ikut pada keturunan Ibrahim, bukan semuanya Arab. Dan Ibrahim sendiri bukan Arab. So kalau dia kata, jadi Ibn Jarir Tabari cuba nak betulkan lah. Dia kata, dia kan zahirnya bahawa menunjukkan bahawa mereka berdua berdoa kepada Allah Ta'ala untuk menjadikan, agar menjadikan daripada zuriat mereka berdua ahli ketaatan Allah Ta'ala, ahli perlindungan Allah Ta'ala, dan juga yang menyahut kepada perintah Allah Ta'ala. Dan telah ada, dia kata, telah terjadi daripada anak Ibrahim, Arab dan bukan Arab. Wal mustajibina lahu wal khadi'un lahu bi ta'ati minal fariqain. Dan dia kata yang menyahut kepada Allah dan tunduk kepadanya dengan ketaatan datang daripada dua pihak. Datang daripada Arab dan bukan Arab. Datang dari Arab dan bukan Arab. Fala wajha li qauli man qala, maka tiada wajah, tiada sudut untuk kata-kata sesiapa yang mengatakan anal Ibrahimu bi du'aihi dzalika fariqan. Telah memaksudkan, menginginkan Ibrahim, menentukan Ibrahim dengan doanya itu satu puak, satu kumpulan min waladihi, daripada anaknya, bi ayanihim, dengan orang-orangnya yang ditetapkan, duna ghairihim, bukan yang lain, illa tahakkumun ladzi la ya'jizu anhu ahad. Melainkan kata-kata ni adalah satu tekaan atau satu tindakan meneka yang tak lemah daripadanya sesiapa pun. Nanti datang pula geng-geng patriot, dia kata ini kita lah, kan, anak-anak keturah keturunan Melayu, kan, anak-anak Ibrahim. Yang ni pun kata, semua akan cakap lah. Balik pada asal kisah tersebut, kembali mula-mula sekali kepada penduduk tempatan situ sebenarnya. Sebab balik pada asal Ibrahim, kan, memang minta supaya penduduk Mekah tu diberikan oleh Allah Ta'ala rezeki. Ayat 125. Ayat 126. Allah Ta'ala nyatakan, dia kata wa idh qala Ibrahimu, ingat tatkala mana berkata Ibrahim, ingatlah tatkala mana berkata Ibrahim, Rabbana, ni kata ni Rabbij'al hadza baladan amin, Tuhanku jadikanlah negeri ini. Wa idh qala Ibrahim Rabbij'al hadza baladan amina. Ingat tatkala mana berkata Ibrahim, wahai Tuhan, jadikanlah negeri ini aman. Warzuq ahlahu minas samarat, berilah rezeki penduduk dia daripada buah-buahan. Ciri doa Ibrahim sangat makbul. Sampai sekarang siapa nak buah-buahan pergi kat Mekah, semua buah-buahan ada. Negara yang satu dunia punya buah-buahan ada kat situ, dibawa masuk ke sana. Jadi memang doa Ibrahim tadi untuk penduduk Mekah tadi, jadikan aman sebagainya, dapatlah penduduk. Tapi kita kata untuk khas Arab taklah. Untuk khas Arab tidak ada. Tidak macam dikatakan oleh Ibn Jarir Tabari. Sebab dia kata kalau macam tu semua orang akan ada idea tadi. Geng-geng yang sana pun cakap diri diorang lah, yang ni cakap diri diorang lah. Sedangkan benda tersebut pada permulaan asasnya untuk perutusan awal bagi wahyu. Untuk datang daripada zuriat mereka, golongan yang beriman kepada Allah Ta'ala, yang Muslim kepada Allah Ta'ala. Tapi ialah realiti dia, pendapat yang tadi, yang As-Suddi sebut tadi, dia faham, ingatkan benda tu maksud dia. Tapi zahir ayat tadi bukan macam tu maksud dia, kata Ibn Jarir Tabari. Okay, misal contoh lain, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala
dalam surah Al-Anbiya ayat 47. Dia kata wa nadha'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamati, dan kami letakkan timbangan-timbangan kesaksamaan atau keadilan bagi hari kiamat. Qala Imam Syangkiti, Muhammad Amin Syangkiti rahimahullah, dia kata wa qauluhu ta'ala fi hadhihi al-ayati al-karimati, dalam ayat yang mulia ini, wa nadha'ul mawazina, dan kami akan letakkan timbangan-timbangan. Jam'u mizan, mawazin tu jamak mizan, kata ganda bagi mizan, timbangan, dacing. Dia biasa bila mizan ni dia ada dua belah. Kalau kita panggil kail, dia ada sukatan. Macam kita ambil apa, cupak, gantang sebagainya, itu panggil kail. Kalau dia letak benda dua berat, dia panggil mizan. Nah, bukan BN punya tu. Tapi realiti dia rupa macam tu lebih kurang. Okay. Wa zahirul Quran, dan dia zahir Quran ni tu'addidul mawazina likulli syakhsin, dan zahir Quran ni menghitung timbangan-timbangan untuk setiap orang. Maksudnya saya ada timbangan, awak ada timbangan, semua ada timbangan masing-masing. Untuk setiap orang timbangan tersendiri. Liqaulihi, sebab firman Ta'ala lain dalam surah Al-A'raf ayat ke-8 kan, faman thaqulat mawazinuhu, man siapa yang berat timbangan-timbangannya. Okey. Dan qauluhu firman Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat ke-9, wa man khaffat mawazinuhu, siapa yang ringan timbangannya. Dan surah Zalzalah pun ada kan. Jadi khaffat ataupun saqulat, berat atau ringan timbangan. Fa zahirul Quran, maka zahir Quran yadullu ala anna lil amilil wahidi mawazin. Dia kata maka zahir Quran menunjukkan kepada bahawa untuk seorang yang beramal, yang seorang tu, a person, dia kata ada timbangan-timbangan. Yuzanu bi kulli wahidin minha sinfun min a'malihi, akan ditimbang dengan setiap satu daripada timbangan tersebut satu jenis daripada amalannya. Mana ditimbang solatnya, ditimbang puasanya, ditimbang sekian. Ya. Pada kali ikutkan bagaimana Allah Ta'ala sebutkan timbangan banyak. Bagi orang tu ada timbangan-timbangan. Bukan satu timbangan untuk semua. Maka timbangan bagi setiap amal. Okey. Kama qala syairu, sebagaimana dia kata seorang penyair, dia kata malikun taqumul hadithatu li'adlihi falikulli hadithatin mizanu. Raja yang tertegak, yang tertegak setiap kejadian dengan keadilannya. Maka untuk setiap kejadian ada timbangan. Satu kejadian ada timbangan. Ni zahirlah. Okey. Wal qaidatul muqarraratu fil usul, dan kaedah yang diperakui dalam usul, itu usul tafsir ya. Anna zahirul Quran, bahawa zahir Quran la yajuzul udul anhu, tak harus kita berpaling daripadanya, illa anhu illa bidalil yajib rujuk ilaihi, kecuali dengan dalil yang wajib kita merujuk kepadanya. So dalam kefahaman timbangan tadi, untuk kita faham ada timbangan untuk semua orang ditimbang, ataupun untuk setiap orang tadi satu timbangan untuk timbang semua, ataupun untuk setiap orang ada timbangan berasingan bagi setiap amal yang dibuat. Itu tiga kefahaman. Satu, timbangan untuk semua. Satu timbangan semua akan pakai. Jadi kalimah satu, mizan je lah. Okay. Kemudian yang kedua, kefahaman berkenaan dengan setiap orang setiap orang ada timbangan. Satu timbangan untuk timbang semua amal dia. Tadi satu timbangan untuk semua orang. Ataupun setiap orang ada satu timbangan untuk timbang semua amal dia. Yang satu lagi, yang terakhir ini adalah setiap orang ada timbangan berasingan bagi setiap amal yang dibuat. So jadi kata, kalau ikut pada ini, pada ayat ni, jelas bahawa untuk setiap orang ada timbangan-timbangan berasingan bagi setiap amal. Dan memang kita kata, berdasar kepada hadis Nabi SAW, persoalan amal bagi manusia tadi dikira satu persatu. Solat, lepas tu zakat, ini hak Allah Ta'ala. Kalau pada manusia, darah, hutang darah, hutang harta, itu antara akan ditimbang. Pada manusia yang mula ditimbang adalah masalah darah. Kalau pada hak Allah Ta'ala yang mula akan ditimbang adalah masalah solat. So basically kita faham kat situ memang ada kiraan yang berbeza bagi setiap orang untuk setiap amal yang dia buat. So jadi kita faham kat sini, dia kata pasal-pasal ayat-ayat yang datang semua sebutkan mawazin. Okay, mawazin, timbangan-timbangan orang tersebut. Tu orang tu. Tapi
timbangan-timbangan. Bukan singular, bukan mufrad tapi jamak. Jelas Okay, baik. Okay, wallahu a'lam. Kita sambung ni kan, tak ada berhenti. Baik. Kita berhenti sini. Baik, ada soalan? Millah Ibrahim. Okay, millah ni sebenarnya kalimah yang dalam Quran Karim dipakai untuk Ibrahim dan untuk bukan Ibrahim. Kalimah millah tu sendiri. Sebab kalau kita balik pada asal dalam surah Al-Baqarah kan, bila Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Okay, takkan redha terhadap kamu orang Yahudi atau Nasrani sampailah kamu ikut millah mereka. So kalau kita lihat dekat situ, depan sikit. Cek. Depan sikit lagi. Oh, belakang balik. Ya. Ayat ni. Ayat 120. Surah Al-Baqarah. Kalimah dekat sini yang jelas kalimah millah ni bukan maksud dia satu kefahaman lain. Sebalik pada asal kalimah millah ni bukan dipakai untuk Ibrahim sahaja. Bahkan disebut kat sini walan tarda dan takkan redha angka terhadap engkau Muhammad al-yahud wan nasara, Yahudi Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau ikut millah mereka. Yang Allah Ta'ala sebut depan sikit kan. Macam contoh macam dekat ayat ayat 128 129 130. Okey, dia Allah Ta'ala nyatakan wa may yarghabu an millati ibrahima illa man safiya nafsah. Tiada siapa yang benci kan, tak suka kan millah Ibrahim kecuali orang yang bodoh jiwanya. Walaqad istafainahu fid dunya, kami telah pilih dia di dunia, wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan sungguh dia di hari akhirat kalangan orang yang soleh. Okay, Allah Ta'ala nyatakan apa? Apa yang Ibrahim disuruh? Idh qala lahu rabbuhu aslim. Tatkala dikata pada Ibrahim, Islamlah engkau. Menyerahlah engkau. Qala aslamtu lirabbil alamin. Aku telah menyerah kepada Tuhan sekalian alam. Dan ayat 132 pun lagi jelas. Wassa biha Ibrahimu banihi. Sekarang telah berpesan dengannya Ibrahim kepada anak-anaknya. Wa Yaqubu, dan wa Yaqub pun pesan pada anak dia. Ya baniya, wahai anak-anakku. Innallaha astafa lakumuddin. Allah telah pilih untuk kamu din, itu agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kamu mati kecuali kamu orang-orang Islam. So sebenarnya kalimah millah tu dia sama dengan maksud din. Macam dalam ayat Quran, lakum dinukum waliyadin. Untuk kamu agama kamu, untuk aku agama aku. Dia syariat, peraturan, hukum yang dibawa oleh para anbiya. Itu panggil millah ataupun din. Tapi bagi masyarakat kita dekat Malaysia ni, ada Indonesia terutamanya lah, kumpulan apa, millah Abraham kan. Dia kononnya nak keluarkan satu maksud baru. Dan saya tengok dalam satu video tu, dia cakap, dia kata kita nakkan syurga di dunia. Syurga di dunia yang mana dalam syurga ni tadi semua manusia ni sama rata. Tak ada siapa lebih daripada yang lain. Tak ada siapa yang merasakan diri lebih betul dari orang lain. Ayat tu keluar. Kerana pasal kita kan Muslim sekarang kan, kita kata kita betul, orang ni salah. Ni akidah kita sebenarnya. Balik pada asal kalau kita sebutkan benda ni, banyak orang kadang tak boleh pegang lagi tau. Dia macam dirasakan agama ni bukan absolute betul. Sebab bagi diorang agama buatan manusia. Bahkan bagi diorang juga agama tak komplit lagi. Komplitnya agama tadi bukan dengan kitab tapi dengan perangai kita, dia cakap. Ayat macam best lah, tapi reality dia, bila dikata tengok macam berjayanya Musa, berjayanya Isa dan Muhammad dalam merealisasikan syurga dunia, syurga di dunia ini. Problem dia tak baca ke kisah Musa AS, ayat 20-25 surah Al-Ma'idah, yang mana Musa berakhir hayat dia minta dipisah dari kaum dia.
Musa ketika dia mati, kaum dia tak bersama dia. Tak sama baginda. Dia minta pisah dengan kaum dia. Bila dia ajak kaum dia masuk Palestin untuk berperang dengan kumpulan Amalikah. Kan, kumpulan giant dekat situ. Jadi kaum dia tak nak masuk. Kaum dia tak nak masuk. Dan kaum dia kata, pergilah kau dengan Tuhan kau pergi perang, kami tunggu sini. Musa angkat tangan terus. Dia kata, Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Tuhanku, aku tak miliki kecuali diri aku dan saudara aku. Kan, fafruq baina wa baina qaumil zalimin, pisah kami dengan orang yang kaum yang zalim. Jadi kaum dia dicampakkan Allah Taala ke bukit gurun Sinai. Musa dekat situ, kaum dia pergi sana. 40 tahun pusing, tak keluar-keluar. Dekat gurun tadi, tak boleh keluar. Musa dekat sini, Musa mati dekat Baitul Maqdis. Mati satu jarak baling batu daripada Baitul Maqdis. Nabi kata dalam hadis yang sahih, kalau aku berada di sana, aku tunjuk engkau kubur mereka, kubur Musa pada bukit berwarna merah di tepi jalan. Kasih bin Ahmar, bukit berpasir warna merah di tepi jalan. Tapi ya, Nabi tak ajar betul pada para sahabat, diorang tak cari kubur Musa. Jangan kuburi, suka kubur kan. Tapi Nabi tak ajar betul, jadi para sahabat tak cari kubur Musa dekat Palestin. Yang diorang kalau jumpa kubur, golek-golek lah. Allahuakbar, ini realiti dia. Tapi tengok, Musa mati dekat situ. Satu jarak balingan batu daripada Baitul Maqdis. Kaum dia sesat dekat padang pasir 40 tahun. Mana datang ke ayat kata, geng Mila Abraham ni kata apa? Berjaya syurga dunia, di dunia ini. Isa AS ketika diangkat oleh Ta'ala, kaum dia tengah scattered lari. Kelang kabut, menyelamatkan diri. Tak ada bersama Isa AS. Ketika Isa diangkat, diorang lari. Kelang kabut. Yang betul berjaya Muhammad SAW saja dengan para sahabat baginda. Lepas tu pula contoh macam bila dia kata, geng Mila Abraham ni, dia kata tak ada permusuhan agama dan sebagainya. Dia tak baca Quran ke? Ke dia baca ayat Quran lain kot? Nak Mumtahanah ayat keempat. Jadi kata kononnya apa? Tak ada beza, tak ada kita sebarang kelebihan ke atas yang lain. Agama kita dengan agama lain tu sama. Ni tengok sini. Ini kadang saya kata gelak dia orang. Baca Quran mana dia baca? Okey. Dalam surah Mumtahanah ayat keempat. Ayat ni sangat keras. Maksud dia, bunyi dia tu sangat tegas. Kalau dengar ni pada orang yang bukan Islam, bunyi yang tak suka. Sebab ayat ni berbunyi apa? Qad kanat lakum uswatun hasanatun. Demi sungguh telah ada untuk kamu tauladan yang baik. Fi Ibrahim, pada Ibrahim, walladzina ma'ah, dan orang yang bersama dengan dia. Pada Ibrahim dan siapa bersama Ibrahim. Apa tauladan yang kamu ada? Idh qalu liqaumihim, tatkala mereka berkata kepada kaum mereka, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri daripada kalian, tak ada hubungan kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan daripada apa kamu sembah selain Allah Ta'ala, kami tak ada kaitan. Kafarna bikum, kami tak setuju, kami engkar dengan kalian, kufur dengan kalian. Wabada, dan nyata, bainana wa bainakumul adat wal baghdha, nyata di antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian. Ini pada tajuk akidah, kami takkan terima. Kalian sembah selain Allah, kami tak terima, tak boleh terima. Abadan, selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampailah kalian beriman dengan Allah Ta'ala sahaja. Itu yang contoh kamu kena ikut. So tak mana dia orang kata nak gabungkan semua agama? Dia nak duduk kat mana? Di mana duduk dengan ayat ni? Itu realiti yang banyak-banyak pelik lah. Kumpulan-kumpulan ni dia cari. Tapi dia orang punya cara modus operandi dekat belah Kalimantan sekarang ni, dia kumpul harta lah. Macam style Arkam dulu lah. Bayar duit pada tuan guru dia, bayar duit pada nabi dia, pada orang yang dianggap sebagai ketua dia orang kan, khalifah dia ke. Kumpul harta je lah. Dia mewah lah. Anak murid semua berkorban harta benda untuk guru dia. Itu realiti lah. Tapi balik pada asal kalimah millah tu, maksud dia adalah syariat, agama, hukum. Itu yang dibawa oleh pada semua para anbiya. Cuma pada sudut asal, kalimah millah ni bukan dipakai oleh Ibrahim sahaja. Bahkan macam kita tunjukkan tadi, ayat 120 Al-Baqarah, Yahudi Nasrani pun apa pegangan mereka yang sesat tu adalah millah. Bahkan kalau ikut Nabi Syuaib kan, bila kaum dia marah dia dan suruh dia kembali kepada agama mereka, tengok dia kata apa? Surah Al-A'raf ayat 88.
Al-A'raf 88, tengok. Okey, 88 tengok. Ini berkenaan dengan tasawuf Nabi Syuaib. Nabi Syuaib tatkala kaum dia berkata kepada dia, okey. Tak, ayat ni tengok dia kata. Wa qala al mala'u allazina istakbaru min qaumihi, dan berkatalah golongan menyombong, golongan pembesar yang menyombong daripada kaumnya, kaum Nabi Syuaib. Dia kata lanukhrijannaka ya Syuaibu, kami pasti akan usir engkau wahai Syuaib, walladzina amanu ma'aka min qaryatina, dan orang-orang yang beriman bersama engkau dari kampung kami. Ataupun la ta'udunna fi millatina, ataupun kamu semua kena patah balik pada millah kami. Yang ni agama kami lah. Mana ada pengertian lain dah. Diorang pakai millah kami. Orang sebut, diorang kata millah kami. Qala awalau kunna karihin. Kata Nabi Syuaib, adakah kalau kami tak suka pun kamu nak paksa kami? So jadi sudut asal kalimah millah ni, dia bukan maksud khas kepada satu ajaran yang berasingan daripada ajaran semua para anbiya. Bahkan millah tu adalah agama. Millah tu adalah din. Millah tu adalah din. Kalau kita terjemahan Al-Quran, pada kita bandingkan macam dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, itulah millah, itulah din, benda yang sama. Dan bila kita sebut macam tu, dan Allah Ta'ala hanya terima daripada kita Islam, yang lain tak terima. Balik pada surah Al-Imran ayat yang ketiga, kan? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Dan Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat satu lagi dalam surah surah Al-Maidah juga, surah Al-Imran juga, wa man yabtaghi ghairal islam dinan, 85, maksudnya mencari selain daripada Islam sebagai agama, falan yuqbala minhu, maka takkan diterima daripadanya, wa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat di kalangan orang yang rugi. Habis cerita. Jadi direct kepada to the point, tak ada kalimah millah ni kepada maksud yang lain. Semua orang kita yang kat Malaysia ni, dia kadang dia jahil, tak baca Quran seluruhnya. Dia baca ikut suka hati dia, jumpa satu ayat dia pegang gigit sampai bila-bila. Bagi ayat lain pun dia tak nampak. Ini realiti yang berlaku lah. Banyak kumpulan sesat sebab tu. Okay, baik. Kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung pada minggu akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.